أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesiapa yang berkata-kata ketika khatib membaca khutbah, walaupun dengan sepatah perkataan, maka hilanglah pahala Jumaatnya. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengertian takwa yang sebenar-benarnya, menjunjung titah perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan dan tegahannya. Dengan sifat takwa sahajalah dapat mendidik jiwa kita dengan penuh keimanan serta memimpin kita ke jalan yang benar. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita dengan kehidupan yang penuh bahagia dan sejahtera di dunia dan juga di akhirat kelak. Para jemaah sekalian, ambillah perhatian kepada khutbah yang disampaikan yang bertajuk kepimpinan adalah amanah dan tanggungjawab. Kaum muslimin dirahmati Allah, sebagai rakyat Sarawak, kita tentunya mengimpikan negeri dan negara kita terus membangun, maju, berdaya saing, harmoni dan seterusnya, menjadi contoh kepada negara-negara lain. Keamanan dan keharmonian antara kaum menjadi faktor yang sangat penting untuk mencapai kemajuan yang seimbang dalam berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan. Justru kewujudan kepimpinan negeri yang amanah dan bertanggung jawab mestilah menjadi keutamaan agar keseimbangan tersebut akan terus terpelihara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Maksudnya,
dan kami jadikan dari kalangan mereka beberapa pemimpin yang membimbing kaum masing-masing kepada hukum agama kami, selama mereka bersikap sabar, yakni dalam menjalankan tugas itu, serta mereka tetap yakin akan ayat-ayat keterangan kami. Para jemaah sekalian, Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam menafsirkan ayat tadi menyatakan dalam kitab tafsirnya bahawa ketika mereka sabar dalam melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya, membenarkan para rasulnya dan mengikuti risalah yang diberikan kepada mereka, nescaya mereka menjadi para pemimpin yang memberi petunjuk kepada kebenaran dengan perintah Allah, mengajak kepada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf dan melarang kemungkaran. Para jemaah sekalian, setiap pemimpin hendaklah menjadi contoh atau tauladan kepada masyarakat. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menyatakan bahawa manusia mengikuti cara hidup pemimpinnya. Oleh sebab itu, sangat penting bagi pemimpin dan rakyat untuk saling mendoakan kebaikan antara satu sama lain dalam mewujudkan kitaran hubungan yang positif antara semua warga negara. Berkaitan dengan hal ini, Abdul Samad bin Yazid Al-Baghdadi menukilkan kata-kata Fudail bin Iyad yang berbunyi, seandainya aku memiliki doa yang mustajab, aku akan tujukan doa tersebut pada pemimpinku. Beliau ditanya, kenapa begitu? Beliau menjawab, jika aku tujukan doa tersebut pada diri aku sahaja, maka ia hanya bermanfaat untukku. Namun jika aku tujukan untuk pemimpinku, maka rakyat dan negara akan menjadi baik, yakni menerima manfaatnya. Kata-kata tersebut mendapati realiti kehidupan kebanyakan masyarakat. Justru dengan adanya pemimpin yang menjadi suri teladan, maka sudah tentu dia akan memberi kesan yang mendalam kepada cara hidup masyarakat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Al-Quran menggambarkan tentang sikap kepimpinan Rasulullah SAW sebagai contoh teladan kepada kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 128. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Maksudnya, sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari golongan kamu sendiri, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, yang sangat tamak, yakni inginkan kebaikan bagi kamu, dan ia pula menumpahkan perasaan belas serta kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Menerusi ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin melalui 4 perkara. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan rasul untuk umat manusia, sebagaimana kehidupan manusia lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melalui keadaan yang dirasakan oleh orang lain, seperti kelaparan, kehausan dan ketakutan. Namun semua itu tidak mematahkan semangat usaha baginda
dalam berdakwah. Kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki perasaan yang amat tinggi terhadap penderitaan dan perasaan umatnya. Baginda sama sekali tidak mahu untuk memberatkan umatnya, termasuk juga dalam urusan ibadah. Sebagai contoh, solat tahajud adalah merupakan suatu kewajiban bagi diri baginda, tetapi tidak diwajibkan kepada umatnya. Ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai keprihatinan yang sangat besar untuk memastikan keselamatan dan kebahagiaan hidup umatnya. Keselamatan dan kebahagiaan dalam kehidupan ini tidak akan diperolehi melainkan dengan cara memastikan umat baginda mematuhi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, ayat tadi menggambarkan juga tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang amat kasih kepada umatnya. Pemimpin yang hebat selalu memikirkan tentang kemaslahatan orang lain berbanding dirinya sendiri. Sifat ini wujud dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa bersikap lemah lembut dan tidak kasar terhadap umatnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga sentiasa bersedia untuk memaafkan dan memohon keampunan buat umatnya. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagai rakyat yang bertanggung jawab pula, kita wajib mentaati pemimpin dalam konteks negeri. Pemimpin yang mesti dihormati, tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri. Malah kita juga mestilah menghormati kepimpinan negeri, yaitu jemaah menteri atau kabinet negeri. Sesungguhnya tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri menjadi tonggak kepada perpaduan yang kukuh dalam kalangan rakyat berbilang kaum dan agama. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi rahimahullah menyatakan suruhan taat kepada pemerintah disertakan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahawa ketaatan kepada pemerintah perlulah didasari dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya dengan itu masyarakat akan terpelihara dengan keimanan dan dalam masa yang sama mereka juga terhindar daripada penindasan. Justru setiap pemerintah itu dituntut untuk menunaikan amanah kepimpinan yang dengan sempurna dan sentiasa mentaati Allah dan Rasulnya. Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sam'u wa ta'atu 'ala al-mar'il muslim fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah." Maksudnya, setiap orang Islam wajib mendengar dan mentaati, yakni pemimpin, dalam perkara yang dia suka dan perkara yang dia benci, kecuali dia diperintah melakukan maksiat, maka dia tidak boleh mendengar atau taat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah,
bersempena dengan pelantikan Tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak ke-8. Marilah kita bersama-sama mendoakan semoga Tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak sentiasa dirahmati, diteguhkan keimanan, dilanjutkan usia, dikurniakan kesehatan dan kesejahteraan, dikurniakan taufik dan hidayah, serta kekuatan untuk meneruskan pemerintahan negeri dengan doa dan serta kekuatan meneruskan pemerintahan negeri. Kita doakan juga agar Sarawak dikekalkan dengan nikmat kestabilan politik dan keamanan, dijauhkan dari segala perbuatan jahat dan fitnah yang boleh membawa malapetaka dan kehancuran. Sebagai rumusan bagi khutbah pada hari ini, pertama, setiap pemimpin yang amanah dan bertanggungjawab akan menjadi contoh dan tauladan kepada masyarakat. Baiknya rakyat adalah cerminan bagi baiknya para pemimpin. Kedua, umat Islam berkewajipan untuk mentaati pemimpin dalam segala perkara yang mendatangkan kebaikan kepada agama, rakyat dan tanah air. Ketiga, mentaati pemerintah perlulah didasari dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya, marilah kita bersama-sama menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Nur ayat 55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladhina min qablihim wal yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Sadaqallahul Azim, yang bermaksud Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari kalangan kamu, yakni wahai umat Muhammad, bahawa ia akan menjadikan mereka khalifah-khalifah yang memegang kuasa pemerintahan di bumi, sebagaimana ia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka khalifah-khalifah yang berkuasa, dan ia akan menguatkan dan mengembangkan agama mereka, yakni agama Islam yang telah diredainya untuk mereka. Dan ia juga akan menggantikan bagi mereka keamanan setelah mereka mengalami ketakutan, yakni dari ancam musuh. Daripada ancaman musuh, mereka terus beribadat kepadaku dan tidak mempersekutukan sesuatu yang lain denganku. Dan ingatlah, sesiapa yang kufur ingkar sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang durhaka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalan minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك وأسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم وترجمان لسان القدم
سيدنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى وعن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته لعلكم تفلحون. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama kita terus melakukan kawalan diri dengan sebaik-baiknya dan mengelakkan terdedah kepada bahaya wabak penyakit, kerana mencegah itu lebih baik daripada mengubatinya. Pada masa yang sama, pada musim hujan ini, diingatkan para jemaah agar sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga dan berwaspada terhadap kemungkinan berlakunya banjir di tempat masing-masing. Justru, patuhilah arahan yang dikeluarkan oleh pihak yang berkuasa dari semasa ke semasa. Qala Allah Ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل المعتدين الظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود المعتدين الذين قتلوا إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هادم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان وخصوصا في بلاد فلسطين وارفع عنهم القهط والبلاء والحرب والاعتداء برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami, ibu bapa kami, ahli keluarga dan guru-guru kami. Limpahkanlah kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan kepada kami semua dalam kehidupan di dunia ini dan lebih-lebih lagi di akhirat kelak. Allahumma ya Allah ya Rahman wa Rahim, berikanlah taufik dan hidayahmu kepada kami sekalian dan juga kepada pemimpin-pemimpin negara kami, khasnya kepada Sri Paduka Baginda yang di Persatuan Agung Malaysia dan juga pemimpin-pemimpin negeri kami, khususnya Tuan yang terutama yang di Persatuan Negeri Sarawak. Allahumma ya Allah, kurniakanlah kami dengan rezeki yang halal lagi diberkati. Hindarilah kami dari sebarang bentuk gejala rasuah dan pelanggaran kepada peraturan dan undang-undang. Kurniakanlah kami ya Allah
keselamatan dan kesejahteraan. Jadikanlah kami ummah yang berkualiti dan berintegriti demi mencapai negeri dan negara yang aman dan makmur, serta sentiasa mendapat perlindungan di sisimu, ya Allah. Allahumma ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kukuhkanlah perpaduan dan kesatuan kami dalam akidah, ibadah dan akhlak di bawah pegangan ahli sunnah wal jamaah. Limpahkanlah ke atas kami dengan nikmat keselamatan, kesehatan dan keafiatan. Kurniakanlah ya Allah kesembuhan kepada mereka yang diuji dengan penyakit-penyakit, dan bebaskanlah negara kami daripada segala perkara yang tidak diingini dan wabak penyakit, khususnya wabak COVID-19. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami di mana saja mereka berada, khususnya negara Palestin, di Yaman dan negara-negara Islam yang ditindas. Kurniakanlah kepada mereka perlindungan, keselamatan dan kemenangan dalam menghadapi musuh-musuh nyata mereka. Angkatkanlah daripada mereka bala bencana, peperangan dan permusuhan dengan limpah rahmat-Mu, Tuhan yang Maha Pemberi rahmat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Penuh-penuhkan saf di hadapan, lurus dan rapat. Istawu. Astagfirullahaladzim. Billahi. Salli. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يعز ولا يعز من عاد تبارك ربنا وتعالى. ونستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم واستلط عليهم كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله
اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هادم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. السلام عليكم. السلام علينا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي لم يتخذ شريك والولي. اللهم إنا استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا اغفر لنا ولوالدينا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف.
يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.